Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita diberi lagi rezeki, kita masih lagi dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita berada di dalam satu majlis, bagaikan di taman-taman syurga. Tu dia. Dan Alhamdulillah kita berjaya lagi hari ini kita streaming. Seperti mana yang kita maklum sebelum ni, sepatutnya hari ini adalah Ketua Pegawai Eksekutif akan bersama dengan panel kita pada hari ini. Tetapi disebabkan ada hal-hal yang penting yang terpaksa Ketua Pegawai Eksekutif PPZ kena attend, terpaksa majlis rasmi. So saya dengan dengan rasa syukurnya alhamdulillah diberi rezeki bersama dengan panel kita pada hari ini, saya mengambil tugas yang pada saya fikirkan ni agak berat sebenarnya. Agak berat sebenarnya. Dan insyaAllah kita akan bersama dengan Dr. Rizal Abu Bakar, seorang pakar, brain expert. Tu dia, CEO Brain Expert. So hari ini kita nak bercerita tentang otak. Seperti mana sedia maklum sahabat-sahabat zakat sekalian, PPZ setiap kali berstreaming, kita tak ada rigid, kita tak ada ke arah hanya zakat semata-mata. Dan kita cuba luaskan lagi skop agar setiap elemen yang ada, yang Allah berikan kepada kita, beri pinjam kepada kita di dunia ini, supaya kita dapat relatekan zakatnya, kenapa Allah wujudkan kita punya brain, kenapa kita ada ada bumi ni, kenapa ada ahli sukan, macam sebelum ni kita bersama dengan Syahrul Kalam dan sebagainya. InsyaAllah tanpa basa-basi lagi, kita akan bersama dengan Dr. Rizal. Assalamualaikum Dr. Rizal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dr. Rizal, hari ini saya ganti Dr. Rizal, okey Okey, mantap. Saya okey je. Terbaik. Ganti CEO ni kehebat ni kan. Pemangku ke apa? Kalau pemangku tak ada macam ni kau doktor. Tapi kita rakyat marhain lah, rakyat marhain. Doktor, apa khabar musim-musim PKP ni? Alhamdulillah makin mantap kata. Makin mantap makin mantap. Ada yang tu kalau kadang-kadang bila saya jumpa kawan-kawan saya, macam mana PKP ni? PKP ni susah Miro. Kau macam tu macam mana tu doktor? Macam mana doktor boleh positif tu? Itu the type of thinking yang orang ada kan. So bila kita memakai jenis thinking yang dipanggil dalam tu konteks scarcity. So kita akan banyak melihat keburukan, kesukaran, kesusahan. Tapi bila kita pakai kalung pemikiran abundance, kita melihat benda tu rezeki melimpah ruah, ada banyak peluang, ada banyak ruang, dan kita akan berada dalam kelompong ruang itu. Sebanyak sangat peluang-peluang yang akan datang dari kita. Ini dah opening pun dah lain macam ni. Doktor, nanti kalau in case kalau saya tak faham dengan bahasa-bahasa sains tu, boleh saya tanya tak ada masalah Boleh. Saya hantar surat dulu lah, hantar surat. Saya WhatsApp. Doktor minta izin, Allah Akbar. Alhamdulillah, doktor, kalau ikutkan dalam pada hari ni lah, saya rasa sebenarnya pada semalam lagi, kemarin, sepatutnya CEO bersama dengan Ustaz Don. Dan saya juga diarahkan untuk ganti CEO. So saya bersama dengan Ustaz Don. So Alhamdulillah hari ni juga Allah bagi saya rezeki bersama dengan manusia hebat iaitu Dr. Rizal Abu Bakar, yang selama ni saya dengar dekat telinga je, Dr. Rizal berkenaan dengan otak, pakar otak dan sebagainya. So hari ni saya bersemuka walaupun kita di dalam streaming. Alhamdulillah. Bila ganti CEO tu hebatlah. Menjadi kepercayaan CEO tu nak ganti bukan senang. Orang-orang terpilih je tu. Amin. Mudah-mudahan itu semua menjadikan kita sebagai kita lebih positif doktor Ya. So alhamdulillah doktor, hari ni tajuk kita adalah zikir dan otak. So kalau kita nampak zikir kita tengok dengan perkataan yang Islami. So otak kita tengok ini sains ni. So zikir Islami dengan otak, so satu gabungan Islamic sains macam itulah lebih kurang. Kalau saya lah, kalau saya fikir ini satu gabungan yang luar biasa ni. So kalau tengok pada tajuk kita pada hari ini doktor, untuk saya nak bertanyakan soalan doktor, ni tak ada soalan spesifik sebenarnya. Memang saya tak ready apa-apa, cuma ni apa yang terlintas rakyat marhain je ni. Okey doktor, nak tahu macam mana, sejauh mana zikir itu mempengaruhi kita punya
otak, kesihatan otak dan sebagainya. So macam mana dia boleh, kalau katalah sihat, so macam mana dia pergi dekat mana tu? Dengan bacaan zikir sahaja. So silakan Dr. Alright. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tuan-tuan dan puan-puan, dalam surah Az-Zariyat Allah sebut wa fi anfusikum afala tubsirun. Ianya dalam diri kamu, tidakkah kamu melihat, tidakkah kamu mengkaji, tidakkah kamu menganalisa. So ini antara ayat-ayat yang masa saya belajar dulu beri impak yang luar biasa pada saya. Kenapa Al-Quran menggunakan perkataan di dalam tu, tidakkah kamu melihat, tidakkah kamu mengkaji, tidakkah kamu menganalisa. So dalam hidup ni banyak kita diarah untuk melihat pada benda-benda itu. Dan subhanallah, Allah rezekikan pada saya untuk berada dalam ruang kerja yang melibatkan saya dapat scan otak orang. Dululah masa saya berada di Australia dulu. Dan dapat melihat kajian-kajian yang melibatkan brain scanning, yang melibatkan penggunaan pengukuran alat yang mengukur gelombang otak dan sebagainya. Dan ada antara kajian-kajian tu yang mengukur aktiviti yang dilakukan oleh orang Islam, maksudnya aktiviti solat, aktiviti zikir, dan kita tahu apa yang berlaku dalam otak manusia bila dia melakukan aktiviti ibadah yang kita namakan zikir ni. Cuma kalau saya nak huraikan, saya nak masuk dalam kategori yang berbeza-beza supaya nampak lebih struktur, dan saya percaya insya-Allah pendengar dan penonton akan lebih mudah untuk faham. Silakan Datuk. Silakan. Dan kita tahu biasanya bila solat, bila zikir ni ada dua kategori. Ada solat khusyuk, ada solat dia masyuk macam-macam dalam kepala kan. Kunci hilang jumpa kan, kereta tak kat mana masa tu, tahu kereta ada kat parking belah sana. Semua tu akan diingat waktu solat. Dan ada orang solat dengan dia panggil absent minded kan, tapi ada orang solat dia panggil connectedness, tu power, connectedness dengan surrender. So dua aspek yang saya nak terangkan ni berbeza sangat bila kita melihat apa yang berlaku dalam otak manusia. Saya bagi contoh solat dulu, sebab solat pun dianggap sebagai zikir, betul Betul. Solat dianggap sebagai zikir, jadi mudah untuk kita faham. So dalam satu kajian yang dibuat di US ni, tapi ke atas orang Islam yang solat. Okay. Kan, menarik kan? Dan saya belajar dengan doktor dengan Mark Wallman ni, belajar dengan dia. Dia kalau dah nama macam tu bukan Islam ya Doktor? Dia bukan Islam. Tapi dan dia buat kajian berkenaan dengan solat. betul. Okey. Dia ada satu pendekatan ilmu baru yang dinamakan neuroteologi. Teologi ni kita tahu berkaitan dengan agama, so neuroteologi. So neuroteologi ni melihat aspek apa yang berlaku kepada otak manusia bila kita melakukan aktiviti agama. So dalam konteks ni, dalam kajian yang dibuat tu, dia menggunakan mesin yang bernama SPEC. Saya nak bagi tahu sebab ada mesin macam-macam ni, brain scanning ni kan. Orang faham macam lain. So menggunakan SPEC, jadi kita boleh tahu bagaimana darah ni bergerak. Dan bila darah tu sampai ke bahagian tertentu, dia akan menunjukkan bahagian tu sangat aktif. Aktif ataupun tak aktif langsung. Jadi kita tahu kalau tak sampailah darah itu. So dalam konteks, dalam kajian ni, dia minta orang untuk solat, tapi solat ikut rukun je kan. Solat, baca entah apa-apa, rukuk pun rukuk lah, bangun dengan cepat. Macam bahasa hadis sebut macam patuk ayam. Dan saya percaya kita pernah tengok kan 2-3 tahun lepas ke 2 tahun lepas ke ada solat tarawih dekat negara viral. Yang viral tu kan, yang subhanallah kita tak ada nak angkat tabir dia dah sujud dah kan. Bapak cepat kan. Jadi Bapak cepat. Jadi ada tak impact pada kesihatan manusia? Ada tak impact yang beri kuasa, power kepada otak manusia bila kita solat betul? Tadi tuan moderator tanya kan, boleh tak bagi impact tertentu, kesihatan dan sebagainya. Subhanallah, bila kajian dilakukan, memang bila kita solat, dalam konteks ni solat nanti saya cerita pasal zikir, saya cerita tentang baca Quran, semua tu dalam konteks zikir. Satu-satu ya. Tak apa doktor, teruskan je sebab the floor is yours. Okey. So apa yang berlaku ketika solat macam patuk ayam, bahasa hadis, matan hadis sebut macam tu, macam patuk ayam, cepat turun naik, baca pun tak faham, pun tak tahu. Lepas tu baca pun mulut tak bergerak kan, senyap je, dia sembahyang senyap, mulut tak bergerak, tiba-tiba rokok dah kan, tiba-tiba bangun, tiba-tiba dah habis bagi salam, baik je kan. Lepas tu lipat sejadah, terima kasih, Assalamualaikum, bye-bye kan. Now, ada tak kesan impact pada otak manusia
dalam konteks kesihatan, bila dia melakukan aktiviti sahaja tanpa kehadiran hati, tanpa rasa surrender, tanpa rasa connectedness kepada Allah. Ada ataupun tidak. Dalam kajian ni, didapati apabila saya akan tunjukkan gambar yang nanti saya akan tunjukkan gambar. Tuan-tuan, bila dilakukan benda ni, kita dapati impact dia tak ada kesan. Saya tunjuk gambar. Boleh. Supaya saya tunjukkan gambar ni, gambar yang terakhir ni. Kalau tengok yang sebelah kiri, nampak sebelah kiri atas. Sebelah kiri atas, okey. Kiri atas, dua atas tu adalah orang berzikir, nanti saya terangkan. Tapi yang bawah sekali, sebelah kiri. Okey. So, yang ada satu anak panah tu, Dr. Ada satu anak panah. Okay. Ada satu anak panah tu ada merah-merah tu kan? Betul, okey. Merah-merah tu maksud dia, bila kita semayang dalam keadaan khusyuk, yang merah-merah tu takkan ada. Dia akan hilang dalam konteks solat. Okey. Dan itu maksudnya kita dah sampai level khusyuk. Dan kalau tengok ada yang di bawah ada sebelah bawah tu ada merah, lepas tu sebelah tu ada biru sikit, ada hijau kat situ kan. Lepas tu naik tu ada merah seketul sikit tu. Itu bahagian yang dinamakan parietal lobe. Parietal lobe ni, Doktor, kalau bahasa kita, kalau doktor terjemahkan macam mana tu? Tu bahasa sains tinggi sangat tu. Bahasa sains dia dalam bahasa biasa pun dinamakan parietal lobe juga. tak boleh ubah. Okey, doktor teruskan. Okay. So bila di-scan otak manusia, bila dia dalam keadaan khusyuk, macam mana kita tahu khusyuk? Bila kita scan, kita akan nampak bahagian ni akan jadi tidak aktif. So bahagian ni bila tidak aktif, dia menunjukkan bahawa orang tu berada dalam konteks, dia panggil spacelessness. Dia tak ada kontak lah, tak ada connect dengan dunia luaran ni, tak ada lah. Dengan kereta dia, dengan kunci, dengan cermin mata semua tak ada connect lah. Dengan anak dekat kat luar, baju nak hujan, ampaian kat luar tak ambil lagi tu, tak ada connection. Dia hanya connect dengan Allah dalam konteks ni lah, connect dengan Allah. So dia panggil spacelessness. Dan benda ni boleh berlaku bila dia khusyuk je. Tapi bila solat macam patuk ayam ni, tak ada benda tu. So bahagian otak masih lagi duk fikir yang merah-merah kat atas tadi kita tengok tu, yang satu arrow tu masih lagi berfikir kat mana kunci, lepas ni nak pergi makan kat mana. Oh cantik lah aku ajak ni sekali kan pergi makan, nanti suruh dia belanja aku kan. So macam-macam yang datang kat kepala sebab dia tak hadir, tak memberi makna pada bacaan yang dia baca. So dan bila benda ni berlaku, dia tak bagi impact kesihatan. Kalau tengok yang gambar yang satu lagi, yang sebelah kanan tu ada dua arrow tu kan? Betul. Lepas tu kat tengah tu merah besar tu. Betul. Merah besar tu bernama anterior cingulate gyrus. So ini kesembuhan ada kat sini tuan-tuan dan puan-puan. Bila bahagian tu aktif, bukan terlalu aktif, bila aktif dia meredakan stres. Kan? Dan kita pernah dengar hadis Nabi sebutkan, Nabi kata Bilal arihna ya Bilal, kan rehatkan kami Bilal. So inilah bukti yang Nabi sebut kepada Bilal arihna ya Bilal. Bila bahagian anterior cingulate gyrus ini aktif, kita menjadi tidak stres dan kita berada dalam keadaan tenang. Yang pertama. Yang kedua, bahagian tu yang ada arrow yang kedua tebal sikit tu, yang merah itu juga menunjukkan bahagian berkaitan dengan anxiety. Tadi kita sebut tentang bila PKP ni kan orang anxious tadi kan, orang stres, anxious. Jadi bahagian tu dia menjadi terlalu aktif. Bukan aktif, jadi terlalu aktif. Terlalu aktif, jadi nak kena redakan. Jadi nak redakan macam mana? Dalam konteks ni, sains membuktikan kalau kita solat, khusyuk, kita akan hilangkan rasa stres tu, kita akan redakan rasa anxiety tu. So itu sains yang buktikan. So apa yang akan berlaku lagi tuan-tuan dan puan-puan? Benda yang paling menarik tentang bahagian merah tu nama dia anterior cingulate gyrus. Tak perlu ingat lah kan? Saya boleh hafal singular tu je. Kita bagi short form ACG lah, senang. ACG semua boleh faham. So ACG ni benda tu juga ada kaitan dengan pengurusan emosi, kan? So stabil emosi kita juga terletak kat situ. So dalam konteks dia ni adalah jambatan yang menghubungkan pusat emosi, ada satu bahagian pusat emosi dengan bahagian dekat atas dia tu bahagian rational thinking. So dia penghubung jambatan, dan bila dia jadi aktif macam tu,
dia dapat mengawal emosi. Jadi bila orang marah kat dia pun, dia akan okey. Bila dia rasa marah pun, dia tak akan keluarkan perkataan marah sebab dia dapat kontrol. So itu hebatnya bila kita melakukan solat dalam keadaan khusyuk, kita hadir, faham makna, dan kita akan aktifkan bahagian tu, dan bahagian tu bagi kesan kita akan jadi tenang sebab tak ada stres dah, kita akan jadi tenang sebab tak ada anxiety, dan kita ada kemampuan tinggi untuk menguruskan emosi. Ini yang saya rasa sangat-sangat luar biasa. Bila saya tengok benda tu, saya kata wow sangat kan. Nanti ada banyak wow nak cerita ni, tapi itu dah wow sangat. Betul. Apa jadi pada yang pengkaji tu, Doktor? Nak sangat tanya tu. Pengkaji ni dia tak dapat hidayah lagi, belum dapat hidayah. Belum lagi, insya-Allah. Semoga Allah bagi dia hidayah. Okey, Doktor nak sambung lagi kan? Ada lagi kan? Betul tak? Betul tak? Ada lagi. Okey, sekejap Doktor. Kita ada yang bertanya dalam ni. So sebelum itu terima kasih. Doktor jangan hilang point tu tau. Okey. Nanti Doktor nak share lagi tau. Tengah shock tadi tu. Okey. Okey, boleh. Okey, dan sahabat-sahabat yang mana yang sedang bersama dengan kita sekarang ni, saya tengok di telefon, alhamdulillah dah ramai bersama dengan kita, alhamdulillah. Dan ada yang bertanya soalan. Marok Nizam, sahabat yang baru ada FB, boleh tanya soalan ke host Amirul Faizal? Boleh. Dan juga yang bertanya ke Abdul Razak Abdul Majid, boleh tanya soalan tak moderator? Oh, dah jadi mod dah. Terima kasih Abdul Razak. Boleh. Tak ada masalah. Sahabat-sahabat yang mana yang nak bertanyakan soalan yang berkaitan dengan tajuk kita pada hari ini, silakan. So insya-Allah kalau boleh doktor jawab, doktor akan terus straightforward jawab. Kalau doktor boleh jawab pun, kalau tak boleh jawab pun, doktor akan jawab juga, wallahu alam. Okey, so insya-Allah. Dan terima kasih kepada sahabat-sahabat yang bersama dengan kita. Jangan lupa untuk share live streaming kita ni, kerana ini adalah satu benda yang jarang orang kita nak ambil tahu. Macam itulah kalau saya sebagai rakyat Marhai ni, jarang yang kita nak kaitkan sains dengan dengan tubuh badan kita. Kenapa Allah wujudkan ni, kenapa Allah wujudkan. Tengok Mak Saleh yang bukan orang Islam yang kaji, yang beria kaji. Kenapa dia orang yang solat? Kenapa yang dikatakan solat itu sihat? Tengok dia orang yang kaji. Saya sendiri rasa malu, Doktor. Kan? Kita semua rasa segan kan, macam alamak. Padahal dah terang-terang yang Islam itu adalah satu agama yang perfect. Memang itulah agama dia. Itulah agama yang Allah suruh kita ikut. The way of life kita. Tapi kita tetap tak ambil itu sebagai serius. Kita tak ambil itu sebagai, saya tak tahulah, mungkin kita lebih mengamalkan yang saya tak nak drag lah, Doktor. Nanti kan terlebih-lebih jadi curhat. Okey, Doktor, teruskan. Dari konteks yang tadi itu adalah satu konteks yang berkaitan dengan solat. Dan seterusnya, Doktor? Saya nak sambung solat tak habis lagi. Ada lagi? Okey. Tak habis lagi. Dan kita pernah dengar banyak kali hadis Rasulullah selalu sebut, bila Rasulullah ada isu, ada masalah, Rasulullah akan banyakkan solat. Kita pernah dengar hadis macam tu kan? Dan luar biasa bila kita lihat apa yang berlaku pada otak manusia bila manusia melakukan solat dengan khusyuk. Rupanya bahagian yang saya tunjukkan tadi, saya ulang sekali lagi, semua nampak sebahagian yang ada dua arrow tu, yang merah satu tebal, satu nipis ya, satu tebal, satu nipis. Yang tebal tu, yang merah itu, itulah bahagian yang menunjukkan bahawa kemampuan kita untuk menyelesaikan masalah akan ada bila bahagian itu jadi aktif. So apa berlaku bila bahagian itu jadi aktif? Kita dapat belajar dengan baik, memori kita jadi bagus. Ini benda yang dilakukan oleh ACG ni, ini tugas dia, rules dia. Jadi balik pada apa yang Rasulullah buat, Rasulullah banyakkan solat di saat Rasulullah ada banyak masalah, dan this is the moment Rasulullah akan besarkan kuasa learning tu, akan besarkan kuasa memori sebab dapat ingat balik apa cara kaedah yang digunakan dulu untuk selesaikan masalah pada hari ini. Dan menggunakan teknologi learning yang ada, kita dapat kaitkan dengan perkara baru. So ini benda yang subhanallah sangat luar biasa kepada pendiri solat khusyuk. Di saat ada masalah, banyakkanlah solat dan insya-Allah kita akan jumpa jalan keluar. Dan antara benda yang luar biasa yang berlaku juga bila kita solat bagus ni, solat baik ni, solat khusyuk ni, ialah kita enhance kita punya emotional dengan social capability. Jadi kita dapat connect
make a connection dengan orang lain. Hablum minan nas ni dalam konteks yang sangat baik. Orang jumpa kita rasa seronok jumpa kita, rasa mesra dengan kita, rasa macam aku ni macam ada something. Kau ni baca apa-apa? Tak ada baca apa-apa. Solat betul je, solat betul. Orang akan rasa kita ni macam baguslah, menariklah. Orang kata bahasa sekarang ada aura. Aura tu datang pada mana? Solat betul, sujud betul, insya-Allah benda tu akan datang hadir, berimpak yang luar biasa pada kita. Nasib baik dia kata, dia tanya doktor ada baca apa-apa amalan ke? Kalau dia kata ni ada pakai ni. Pakai kan. Ni ada pakai ni. Ni ada bela ni. Kalau macam tu itu memang gitulah tipikal orang-orang kita. Semoga kita semua tak adalah lepas pada ni, tak ada lagi lah benda-benda yang macam tu, doktor ya. Ya. So jadi doktor nak sambung lagi. Sebelum doktor sambung lagi, saya nak terkait sikit dengan yang tadi tu. Adakah dia melibatkan, yang saya faham lah, khusyuk dengan pergerakan kita tu lah doktor ya? Kena betul Betul. Bila kita khusyuk dalam masa sama, kalau saya bercerita dalam konteks conscious mind, subconscious mind, orang mungkin faham kan? Boleh. Minda bawah sedar dengan minda sedar. Soalnya bila kita solat, the moment kita boleh ingat kunci kat mana kita letak, itu kita dah masuk dalam subconscious mind. Kan kita bukan consciously faham apa yang kita baca, kita rasa setiap pergerakan tu. Bila kita sujud, kita rasa tapak tangan kita melekat di atas tikar sejadah. Dan kita akan rasa dahi dan hidung kita kena pada sejadah. Sebab tu Islam menekankan bila sujud ni mesti ada bahagian ni. Sebab apa nak bagi tahu? You have to feel it. Kena rasa. Bila rasa, barulah kita berada pada present moment. Kita merasai setiap pergerakan. Kita merasai bacaan yang kita baca. Dan the moment kita merasakan betapa besarnya Allah ni, dalam bab Al-Quran, zikir dalam konteks Al-Quran ni saya cerita detail sikit, pun kita akan merasa tu, barulah sifat kehambaan tu akan muncul. Bila sifat kehambaan tu muncul, barulah kita akan, bila meminta, kita akan meminta dengan lebih baik. Bahasa kita cantik, air mata mengalir laju, sebab kita rasa kekerdilan tu dan kita rasa kebesaran, kehebatan Allah yang kita sembah tu. Yes. So kalau kalau saya katakan khusyuk, environment, macam mana environment tu boleh mempengaruhi khusyuk tu, doktor? Environment boleh mempengaruhi kita juga kan? Environment boleh mempengaruhi di saat kalau kita masuk. Lepas tu kalau kita tengok dalam kitab Ihya Ulumuddin kan, Imam Ghazali kata kalau nak solat, pergi tempat kita nak solat tahu awal. Kita jangan kalut-kalut kan. Lepas tu Nabi pesan jangan berlari. Kalau kita dah sampai, orang dah nak takbir, jangan berlari. Kita berjalan. Sebab berlari dalam keadaan kalut akan menyebabkan kita punya pemikiran masih tertinggal pada benda yang kita kalutkan sebelum ni. Betul, faham. Jadi kita tak hadir kat situ. Jadi kalau kita datang awal, kita dah set dan kita tak pernah ada benda, kita jarang bagi tahu kat kita aku nak solat dan aku nak solat khusyuk ini. Kan kita tak bagi tahu pada diri kita. So kita tak pernah bagi arahan nak solat dengan khusyuk. Kita pergi solat takbir je. Kan? Lepas tu kita ikut je atau imam dan sebagainya. The moment kita tak bagi program tu, solat khusyuk pada kita, dan solat ni kita solat je, dia masuk subconscious mind, dia akan masuk dalam program yang telah ada. Program yang telah ada apa? Kunci letak kat mana boleh jumpa, semua tu akan keluar balik. Kan? Kalau tulis macam ni lagi bagus, aku nak present macam ni lah, guna background macam ni lebih bagus, semua tu akan keluar. So benda ni lah kita nak buat, kita berada awal di tempat kita nak solat supaya kita dapat tenangkan diri, relax kan, dan kita dapat khusyuk. Tadi kalau tengok yang gambar brain tadi tu pun, dia orang datang tu, yang sebelah kiri tu, dia orang dah tenang-tenang tu, datang awal tu, tenang-tenang. Kita ambil gambar otak dan keadaan tenang macam mana. Lepas tu bila buat aktiviti solat, bila buat aktiviti zikir, jadi macam mana. Walaupun dia duduk tenang-tenang, tapi kehebatan tenang dalam solat tu berbeza. Banding kita tenang dekat luar solat. Boleh follow kan? So hebat dia tu kan. Nah, saya nak masuk ke sekarang ni kita banyak orang bertadarus kan, bertadarus sempena Ramadan kan. Lepas Ramadan tak tahulah, tapi sempena Ramadan. Doktor, tak apa, kita doakan agar semuanya akan diteruskan. Samalah macam saya pun
itulah yang ni lah nak pulun pun. Lepas pada tu nanti dah sibuk itulah, banyak benar alasannya. Doa-doakan kita semua istiqomah tu. Kita semua bukan sekadar tadarus tapi tadabbur dengan Quran. Nah, ada beza kan? Ada beza. Bila kajian dibuat, saya masa dekat universiti pun kita banyak gunakan EEG, letak dalam kepala orang nak tengok brain wave. Dan kita pernah letak pada pelajar yang bukan Islam untuk sekadar mendengar bacaan Al-Quran. Ada tak benda tu impact kepada otak sekadar mendengar tanpa faham? Dan orang tu bukan orang Islam. Nah, kita dapati bila sesiapa pun, orang Islam bukan Islam, mendengar tanpa faham, sekadar mendengar, dia akan menyebabkan otak dia daripada gelombang beta ni busy, turun ke gelombang alpha, menjadi lebih tenang, lebih relax. Dan gelombang alpha ni bila dia belajar lebih bagus sebab ilmu akan masuk seketul. Itu luar biasanya. Jadi kalau dia dengar bacaan Quran, pergi ke kelas, itu lebih bagus, lebih baik berbanding dengan tak dengar. Dengar lagu. Apabila kita buat dengar lagu, gelombang tu duduk dekat area beta. Dengar lagu-lagu kan, lagu-lagu yang ada lirik dan sebagainya. Kalau dengar bunyi alam lain cerita. Lepas tu bila kita bagi orang yang zikirnya, tadi saya cakap pasal baca Quran kan, orang yang faham Al-Quran, bila faham Al-Quran dan dia membaca Al-Quran atau membaca Al-Quran, dia faham, baca, tengok makna, tadabbur, dan impact dia sangat luar biasa. Saya nak cerita impact dia. Tuan-tuan dan puan-puan, saya percaya kita semua tahu Al-Quran banyak menghadirkan kisah-kisah para anbiya yang luar biasa. Kan? Kisah-kisah yang luar biasa ni, kalau dalam bahasa sekarang dinamakan sebagai character driven. Dan Nabi-Nabi ni, para Rasul ni diletakkan sebagai hero kan, dia mengalami pelbagai peristiwa, semua ni adalah hero. Dan subhanallah, apabila kita membaca Al-Quran dalam keadaan kita faham peristiwa yang berlaku, contohnya macam ketika Allah gambarkan Nabi Musa dikejar oleh Firaun dan tenteranya, berlarilah Nabi Musa ni dengan pengikut dia kan, bila sampai ke tepi laut itu dah macam habis, matilah kami sebab dah tak boleh nak buat apa dah, tepi laut dah kena connect, orang putih kata kena connect kan. Tapi Allah ilham waktu tu, kalau kita baca Al-Quran dengan letakkan diri kita dalam keadaan tu Nabi Musa, macam mana ni, apa akan berlaku ni, subhanallah, ada banyak brain activity yang akan berlaku pada otak manusia. So bila brain activity ni berlaku, yang pertama ada 5 bahagian. 5 bahagian yang berkaitan dengan sensori. Semua bahagian sensori akan aktif. Itu sangat luar biasa. Yang kedua, kita punya aspek yang berkaitan dengan empati juga akan aktif. Kenapa? Sebab satu, kita kesian kan, apa nak berjadi ni. Kita kesian dengan Nabi Ayub bila dia kena telan dengan ikan paus, lepas tu dalam keadaan dia penyakit dan sebagainya. So kita kesian pada Nabi Musa yang masa awal tu kena kejar dengan tentera lain yang lari sampai jumpa anak Nabi Yaakob dan sebagainya kan. So, dan kita kesian kepada Nabi Yusuf yang kena buang dalam telaga. Dan benda-benda ni, kisah-kisah ni mengangkat empati manusia. Dia aktifkan bahagian di belakang dahi kita ni. Belakang dahi kita ni ada bahagian yang bernama PFC. Senanglah sebut panjang nanti, tak boleh dah sebut. PFC ni adalah CEO of the brain. Dan kita merasakan kebersamaan bila kita dengar, baca, kita faham kisah macam tu, kita merasakan benda tu seolah benda tu berlaku di hadapan kita, seolah kita melihat movie tu sedang berlaku, walaupun kita tak nampak muka, tapi kita create that movie dalam minda kita tanpa kita sedar. Dan bila kita aktifkan otak macam tu, tuan-tuan dan perempuan, kita berada dalam keadaan yang sangat aktif. Ada 3 hormon yang akan keluar waktu tu. Ni luar biasa ni. Hormon yang satu yang penting sangat bernama oksitosin. Senang dia, hormon tu hormon kasih sayang. Nak bagi faham. Oksitosin susah kan? Nak sebut hormon kasih sayang. So hormon kasih sayang ni, bila dia keluar, dia menyebabkan satu, kalau dia keluar banyak, kita akan jadi lebih selesa, lebih tenang. Kita rasa kita ni adalah manusia yang menyebarkan kasih sayang. Tak adalah marah-marah. Orang yang sayang dia tak marah. Waktu dia rasa cinta tu dia tak marah. Kan? So oksitosin ni juga dalam konteks trust.
Bila keluar dia menunjukkan bahawa trust. So Allah nak gambarkan apa? Allah nak bagi tahu kat kita, cerita-cerita tu kisah benar dan kita percaya benda tu berlaku. That's the trust. Lepas tu hormon oksitosin ni keluar. Lepas tu rasa empati. Bila kita rasa empati, kita nak duduk dekat. Tapi lebih power lagi, saya lebih power. One of the hormon yang keluar adalah dia panggil pleasure hormon. Hormon kita rasa, hormon bahagia lah, hormon bahagia. Okey. Kan? Bila Al-Quran gambarkan tentang, contohnya tentang syurga, kan? Itulah bila kita baca ya syurga dengan dikelilingi oleh kan wildan yang datang keliling dan sebagainya, makan sungai, di bawahnya ada sungai lah yang kita tak boleh nak gambar pun kan, dengan makanan-makanan dia. Semua tu bila kita baca dan kita faham, kita keluarkan satu hormon bahagia ni, nama dia dopamin. Jadi bila kita baca dengan kefahaman, Tuan Moderator kan, bila kita baca dengan kefahaman, hormon dopamin ni juga berkaitan dengan hormon ketagihan. Kalau orang yang ketagih seokok, ketagih pada dadah sebab hormon ni keluar banyak. Dan so bayangkan kalau kita baca benda tu, kita faham, kita akan ketagih dalam konteks positif untuk sentiasa membaca Quran. Sebab Quran menghidangkan cerita-cerita yang luar biasa. Walaupun kita dah baca, dah banyak kali baca, dah tengok cerita tu, tapi dada tetap berdebar. Kan? Nafas tetap kencang bila kita baca tu. Macam mana ni kan? Walaupun kita dah tahu kisah dia. Sebab that yang akan bantu kita. Mungkin Allah buat benda ni nak bagi kita dekat dengan Al-Quran. Keluarkan hormon tu sebab kita sayang dengan Quran kan. Kita nak peluk-peluk Quran tu. Kalau kita dapat sampai ke peringkat tu. Kalau tak, kita sekadar baca, terletak balik dekat rak lah. Sama macam solat tadilah doktor. Kalau solat tanpa kita khusyuk, tak dapatlah benda tu. Kalau kita baca dengan kita faham maknanya, dengan apa semua tu, jadi kita akan mol sekali dengan penceritaan tu. Contoh macam doktor ada sebut tadi berkenaan dengan Nabi Yunus yang ditelan ikan paus. So kita rasa macam, wish, macam mana lah waktu tu ikan paus telan Nabi Yunus. Lepas tu Nabi Musa yang masa tu yang ada dekat, dah tak ada end road, dia panggil end road. Habis dah. Dah habis dah. Akhirnya masa tu macam mana perasaan Nabi Musa lah? Macam mana dengan pengikut dia masa tu lah? Macam mana? So semua tu kita akan ikut semua kan. Jadi betul, saya 100% saya setuju dengan doktor. Sebab bila saya baca dengan kefahaman, dengan kita faham apa maksud dia, dia akan jadi lebih menarik. And saya punya dalaman ni, kalau saya kata boleh dipanggil hormon doktor. Hormon happy boleh? Boleh kata hormon? Ya, hormon. Hormon happy kita tu naik. Lepas pada tu, tadi padahal marah-marah. Lepas tu keluar balik dengan anak, okey dah lega, dah relax. So betul lah doktor. Doktor dah membuktikan something kat saya, dah menjawab satu persoalan. Alhamdulillah, saya banyak persoalan lagi nak cerita kan. Tadi saya macam tersebut kata Nabi Ayub ditelan ikan paus, bukan Nabi Yunus kan? Ya, Nabi Yunus. Terkilaf di situ. Nah, so apa yang berlaku yang lain? Kenapa kita di konteks penceritaan yang Allah bawa dalam Al-Quran ni memang luar biasa. Dia punya storytelling dia memang sangat-sangat luar biasa. Dan apa yang berlaku dalam storytelling ni, kalau kita tengok dalam surah Yusuf kan, surah Yusuf digambarkan sebagai ahsanul qasas kan, sebaik-baik kisah Nabi Yusuf. Dan bila saya mengkaji tentang storytelling, saya mengajar orang tentang storytelling, Tuan Moderator. Dan surah Nabi Yusuf ni dah ada semua teknik yang digambarkan oleh orang-orang barat dan sebagainya, konteks dan storytelling dah ada dalam surah Yusuf. Nah, lebih menarik, kita terpaku untuk baca, ada satu hormon lain. Hormon ni hormon stres, nama dia kortisol. Dia akan keluar. Tapi hormon ni akan keluar di saat kita rasa tadi tu, bila Nabi Musa kena cornered kan, sampai end of the road, tak nak buat apa dah. Kortisol tu akan keluar. Dan kortisol yang keluar ni, dia tak keluar banyak, tapi cukup sekadar untuk panjangkan kita punya attention dengan concentration. Sebab tu dia boleh berfikir, oh okey, dia ada jalan penyelesaian. Macam tu. Betul. So kita yang baca pun keluar hormon kortisol tu, dan kita rasa macam nak baca lagi, nak sambung lagi, nak tahu apa lagi kan. Yes. So
Al-Quran, Allah terus dalam kisah-kisah Nabi ni terus wujudkan konflik demi konflik demi konflik. Dan konflik ni adalah attention grabbers. Macam mana jadi attention grabbers? Sebab bila kita baca, Allah keluarkan hormon kortisol ni yang menyebabkan kita rasa nak baca lagi, yang tak habis. Kita dah berhenti dah, jap, nak baca ni tak habis lagi kan. Jadi kalau kita baca dengan tafsir sekali, kita akan jadi sangat luar biasa kan. Betul. Kita letak tafsir kat sebelah, kita baca untuk tengok tafsir pula, kita akan rasa saya masa kecil-kecil, saya ingat dulu Tuan Moderator, masa kecil-kecil sekolah-sekolah rendah ni kan, ada kawan ayah saya, dia jual buku-buku agama. So, satu buku agama ni ada kisah 25 Rasul. Kerja saya bila habis tolong ayah saya berniaga dulu, pada okey sikit pergi berniaga, saya akan duduk kat tempat dia jual buku ni, saya akan baca buku kisah 25 Rasul tu. Memang rasa macam tak boleh nak tinggal kan. Duduk berapa jam kat situ, berdiri bukan duduk, berdiri, baca sebab sangat menarik. Bila dah tua lagi bangka ni, barulah saya tahu ada hormon tertentu menyebabkan saya jadi ralik baca tu, jadi macam terpegun, rasa macam hebat sangat, rasa nak pergi tempat tu. Dan nak lihat sendiri apa yang berlaku sebenarnya. Jadi macam tu hebatnya. Dan bila bahagian-bahagian otak ni aktif, keluarnya dopamin, keluarnya oksitosin, semua ni hormon-hormon yang bagi bahagia. Kan, bagi bahagia dan bagi muda. Patutlah doktor nampak muda. Otak jadi muda. So kita nak, bila umur kita 50 tahun, macam saya nak 50 tahun dah ni. Tak nampak ke? Nampak macam 38. Tak nampak je. Kita nak macam tu kan. Dan kita nak organ kita semua muda. Kita tak nak muka nampak muda, buat pembedahan plastik, semua dalam semua tua. Kereta macam kereta labu-labi kan, Piramli labu-labinya kereta kan. Enjin pun nak tercabut kan. Dan sebagainya. So, ini luar biasa tentang membaca Al-Quran. Dan dalam banyak surah, kalau kita perasan, Allah mulakan dengan Allah sebut tentang kehebatan dia. Dan banyak surah Allah sebutkan di ujung-ujung, di akhir surah, kehebatan Allah. Allah lah pemilik Rabbus Samawati wal Ard contohnya. Dan semua ni tuan-tuan dan puan-puan, juga bila kita baca dan kita faham dan kita wujud rasa kagum tu, akan keluarlah hormon dopamin tu juga. Bukan dopamin saja, akan keluar satu lagi hormon serotonin. Ini berkaitan dengan motivasi. So ini benda-benda yang berlaku di saat kita membaca Al-Quran dengan kefahaman, dengan tahu. Kan faham maksudnya bukan tadarus sahaja, tapi tadabbur makna dan faham. So impact dia kepada kita akan jadi sangat luar biasa. Saya nak tunjuk, tadi saya tak tunjukkan bahagian yang berkaitan dengan empati. Saya sebut tentang empati, yang tuan-tuan boleh tengok yang merah-merah ni adalah bahagian berkaitan dengan empati. Saya tak sebut tadi. So, sekarang terlepas tadi kan. Ini juga bahagian otak yang aktif apabila kita khusyuk dan dapat melaksanakan solat kita, bacaan Quran kita tanpa melayang ke arah benda-benda lain. So, ini benda-benda yang sangat luar biasa bagi saya, sangat-sangat luar biasa. Dan otomatis saya nak alih pada zikir yang kita faham biasanya, kita sesuai dengan tajuk kita hari ni. Kan? So, baca Quran is zikir, solat is zikir, dan ni zikir yang kita faham, masyarakat umum faham. Zikir yang membaca tasbih, tahmid, tahlil semua tu kan. So ada tak kesan pada otak manusia? Nah, ini yang sangat luar biasa. Dalam gambar tu saya tunjuk sekali lagi gambar yang gambar ni. Yang dua atas ni, kita tengok yang dua atas, belah kanan adalah orang yang berzikir. Bila dia khusyuk dalam zikir dia, nampak tak ada merah dah. Banding dengan sebelah kiri tu ada merah, belah kanan tu dah tak ada merah. Maknanya dia dah kosongkan minda dia kan. So dia dah ada yang bawah merah tu, itu adalah subconscious mind kita. So dia dah, bila khusyuk, dia berada pada gelombang otak yang sangat luar biasa. So apa berlaku bila ada satu kajian dibuat di Iran, didapati bila di UM pun ada buat kajian yang sama, bila orang berzikir dalam keadaan khusyuk macam tu, gelombang otak dia berada pada gelombang gamma. Gamma ni
sikit pelik. Biasanya orang kata alfa, theta, beta ni jadi orang jadi tenang, relax, boleh dipengaruhi. Dan gamma ni biasanya dalam konteks perubatan moden dia berkaitan dengan epilepsi, kena sawan. Akan tunjukkan macam aktiviti gamma ni dan terlalu aktif kan. Tetapi bila orang berzikir dalam keadaan khusyuk, dia faham otak dia berada pada gelombang gamma. So apa yang berlaku? Kajian lain mendapati bila kita duduk dalam gelombang gamma ni, waktu itulah berlakunya self healing. Jadi orang sembuh daripada penyakit di saat dia berada pada gelombang gamma. Jadi kita kena belajar, zikir pun kena belajar. Macam mana nak zikir betul-betul supaya kita boleh naikkan gelombang otak kita berada pada gelombang gamma dan kita dapat kesembuhan. Dan saya nak cerita pasal kesembuhan. Sebenarnya sebutan tu pun menjadi ni juga doktor kan? Kayaknya sebutan tu kena sebut betul-betul kan? Makhraj dia apa semua kan? Sebut, ya. Kalau kita sebut subhanallah, kita nak rasa kita kata maha suci Allah, suci yang macam mana kan? So benda tu yang kita kena faham dan benda tu yang kita kena belajar. Baru kita faham sifat Allah yang macam ni, apa maksud dia. Dan baru kita merasai benda tu. Dan dalam kajian lain tak berkaitan dengan orang Islam, tapi bila orang mampu sampai ke gelombang gamma ni, berlaku berbagai kesembuhan penyakit fizikal. Semua ni didokumentkan dalam research. So bayangkan kalau kita berzikir, kita ada penyakit, apa-apalah penyakit, dan kalau kita boleh sampai ke tahap gamma tu, kita juga akan mengundang kesembuhan daripada penyakit yang kita ada, insya-Allah. Because sains membuktikan benda tu. Cuma kita buat. Tools kita dah ada, Allah dah bagi dah tools. Tools dia apa? Berzikir. Berzikir macam mana? Berzikir dengan faham. Berzikir faham macam mana? Dengan rasa. Dan insya-Allah kita akan sampai ke gelombang gamma. Tu benda yang saya rasa bila saya baca research tentang benda ni, saya rasa macam sangat wow. Sebab saya belajar tentang ilmu meditasi kan. Dan saya sendiri tahun lepas bulan puasa saya berada di Jerman kan. Scan otak saya dalam keadaan saya buat meditasi, zikir lah, buat meditasi. Sana dia panggil meditasi, tapi saya sendiri berzikir berzikir. Dan saya tengok sendiri macam mana otak saya. Kan sana waktu tu puasa dah 18 jam kan, lapar semua tu. Dah sejuk kat luar, sejuk gila-gila kan. Merasa kita patutnya body kita stres, tapi dengan berzikir tu saya boleh membawa otak saya dalam keadaan yang sangat-sangat tenang. Dan tak adalah rasa, waktu tu saya nak rasa macam kenyang, 18 jam puasa tapi kenyang, boleh tak? Punya boleh. Boleh ya? Punya boleh kan? Tadi Tuan Moderator tanya pasal apa tadi? Boleh tak kita apa? Masih ingat tak? Pasal pemakanan ada tak? Pasal pemakanan kan, kalau kita nak makan, yes, betul. Cukup ke kita berzikir je? Cukup kita berzikir tanpa kita makan tu? Tanpa kita makan. Nah, kita ada hadis akhir zaman kan, nanti bila munculnya Dajjal dan sebagainya, dan makanan orang Islam pada waktu itu adalah zikir. Nah, itu mungkin kita akan faham dalam konteks filosofikal ataupun konteks spiritual. Tapi fizikal macam mana? Fizikal kita. Nah, ada satu manusia ni, dia digelarkan sebagai Iceman. Kalau pernah dengar nama dia. Nama dia Wim Hof. Dia dari Belanda. So asalnya dia kecewa, dia depressed sebab isteri dia mengalami masalah penyakit mental, ada skizofrenia dan terjun bangunan. Tinggallah dia dengan anak-anak dia. Dan dia sangat stres, menjadi depressed. Dan satu hari dia fikir kalau aku terus macam ni, anak aku semua akan mati juga. Kan? Lepas itu dia bounce back dan dia mengamalkan satu teknik pernafasan. Dan teknik pernafasan ini diuji di beberapa universiti di US. Termasuklah di saat dia di-inject dengan virus flu kan. So dia buat teknik pernafasan, dia inject, sebelum tu dia ambil darah dia, lepas tu dia inject, dia ambil pergi darah nak pastikan dalam tu dah ada virus flu, dan dia buat teknik pernafasan, buat. Selepas habis setengah jam 45 minit dia ambil balik darah nak tengok masih ada tak virus tu. Dan bila diukur kemudian selepas dia buat teknik pernafasan tu dah tak ada virus tu. So semua ni didokumentkan dalam jurnal ada dalam jurnal. Siapa yang menarik, dia juga pernah menahan lapar tanpa makan. Kan? Dan dia tak berzikir lah, dia hanya bagi tahu bahawa aku nak tahan lapar, aku tak nak makan kan.
dan badan dia menunjukkan bahawa dia ni tak ada deprive daripada makanan. Badan dia tak ada stres, menunjukkan tak ada makanan, tak menunjukkan bahawa dia berpuasa. Nah, benda yang sangat menarik sebab apa berlaku macam ni, sebab dia bagi tahu pada diri dia, so aku tak nak makan dan aku akan bertenaga, aku akan sihat, aku akan kuat dan aku seolah macam dah makan. So bila diambil darah kan, hormon dan sebagainya, menunjukkan bahawa dia macam seolah-olah bukan duduk dalam kategori menahan lapar. Bukan dalam konteks tu. Jadi kalau kita nak ambil soalan daripada moderator kan, kalau kita zikir, kita nak rasa kenyang dengan zikir tu, boleh tak kita train otak kita untuk rasa kenyang dengan zikir? Saya rasa sangat boleh, sebab kemampuan otak sangat luar biasa. Sebab kita tak pernah diajar tentang capability otak kita, yang kita tak pernah tahu macam mana nak guna pada peringkat macam ni. So cubalah, macam saya bila makan contohnya, bila makan, saya dulu sebelum ni pernah puasa macam Nabi Daud, sehari selang-sehari kan. Bila makan, saya beritahu dia, saya makan dan saya akan kenyang sampai petang buka puasa. Saya tukar makan apa pun, makan 2 biji kurma, minum air kosong segelas, saya akan kenyang sampai buka puasa. Dan Alhamdulillah memang tak rasa lapar, kenyang sampai buka puasa. Buka puasa pun rasa macam, aku puasa ke hari ni? Sebab kita dah selang macam tak perasan kan, hari ni puasa tak puasa. Saya tak perasan lah. So itu kehebatan otak manusia, because kita boleh train otak kita dalam konteks macam mana yang kita nak kan. Mungkin ada yang pernah dengar cerita tentang Roger Bannister. Roger Bannister ni tahun 50-an, manusia pertama yang berlari satu batu melepasi 4 minit, kurang daripada 4 minit. Ketika itu kepercayaan masyarakat, kalau berlari satu batu ni bawah 4 minit pecah jantung. Pecah jantung. Ni semua orang berlari tak pernah lepas, mesti 4 minit lebih. Tapi Roger Bannister ni, dia kata pada diri dia, dan dia lihat dalam movie mind dia, 3 minit 59 saat. 3 minit 59 saat. Dan dia seorang doktor perubatan. Dan ketika dia berlari di Oxford waktu tu, dia berlari dan dia memecahkan rekod kali pertama manusia dalam sains dalam dunia moden ni berlari satu batu bawah daripada 4 minit. 3 minit 59 saat 53. Nak cerita betapa kehebatan. Lepas dia buat tu, Tuan Moderator, lebih daripada 2,000 orang berjaya pecah rekod yang sama. Cuma nak pastikan orang mula je buat. Orang mula buat, percaya boleh buat dan bukan boleh buat. So itu luar biasanya. Luar biasa memang, betul. Banyak doktor share dengan semua nama Mak Saleh doktor Semua nama Mak Saleh. Kan? Semua nama Mak Saleh. Yang itulah kenapalah kita bukan orang kita yang ke depan tak tahu, mungkin ada atau mungkin tak tahu, wallahu alam. Saya bukan dalam bidang sains ni, so itulah. Tapi tak apa doktor, menarik perkongsian doktor tadi tu, and banyak saya belajar, and saya harap penonton pun banyak belajar. So kita ada lagi lebih kurang dalam 8 minit ke 9 minit, lebih kurang dalam 10 minit lagi lah doktor, insyaAllah. So dekat sini di komen Facebook PPZ ada soalan untuk doktor daripada Akilah Noh. Bagaimana kalau kita berada dalam persekitaran riuh seperti anak-anak bising semasa kita solat, apakah kita boleh latih diri untuk khusyuk? Jika boleh, apakah langkah yang perlu dilakukan? Soalan daripada Akilah Noh ni doktor. So doktor dapat tak soalan tu? Boleh dapat. Okey, silakan doktor. Boleh doktor jawab? Saya kenal Akilah Noh ni kan. Siapa kata? Antara peserta program saya dulu. Okey. Dia tak sempat tanya tu masa dia masuk kelas doktor tu. Okey, silakan doktor. So antara cabaran mak ayah yang ada anak-anak kecil kan. Baru ni saya masukkan AP saya kan, Tok Wan dengan solat, tu cucu ambil masuk dalam kain kan, angkat kain baiknya kan. Tu antara cabaran. So macam-macam bunyi kat dapur, kita tengah solat tu bunyi kat dapur perpom, tak khusyuk. Now, bila kita rasa kita masih attached dengan kita punya environment, kita akan connect dengan kita punya environment. Bila kita masuk dalam keadaan kita nak solat, kita masih lihat anak aku ni siapa nak jaga, macam mana anak aku ni. The moment kita ada soalan tu,
Soalan tu lah akan bermain dalam kepala, menyebabkan kita aware dengan kita punya surrounding. Sebab apa? Sebab kita dah make connection dengan diri kita yang sebelum ni, yang always connected dengan kita punya environment. Kan mak kan jaga anak nak jatuh, pegang tu, tam kat sini kan, macam-macam kan cara dan sebagainya, tak selamatkan anak. So benda tu lah yang berlaku sebab kita play balik, kita mainkan balik program kita di luar solat masa kita solat. Kita tak mainkan program kita, program solat kita. Program solat kita apa? Program solat kita ialah program khusyuk. So macam mana nak buat? Saya rasa Puan Akilah pernah ikut program saya, program NLP kan, program NLP. Jadi kita dah boleh train body kita untuk solat dengan khusyuk. Macam mana nak train body kita untuk solat dengan khusyuk? Kita ada momen bila-bila masa kita solat, mungkin solat tengah malam yang kita rasa sangat khusyuk waktu tu. Kita solat dengan tangisan, air mata mengalir contohnya. Dan kita boleh bawa balik momen tu pada waktu ini. Dan kita boleh set untuk kita rasai benda itu walaupun benda tu dah berlaku pada waktu lepas. Kenapa? Sebab benda tu ada dalam diri kita. So whatever yang ada dalam diri kita, kita boleh keluarkan, boleh hadirkan dan boleh rasai momen itu. Dan di saat kita rasa the peak moment, this lah momen yang kita paling khusyuk sekali. Contohnya, waktu itulah kita peganglah salah satu bahagian anggota kita. Sebagai contoh, nak pegang kat sini ke kat mana, yang tu dinamakan anchor. Anchor. Kan dalam psikologi, dalam ilmu family therapy, ini diperkenalkan oleh orang barat jugalah, macam mana kan. Dan dia menggunakan teknik sentuhan, dan teknik sentuhan ni dinamakan anchor. So kita mungkin ada yang pernah mengambil ilmu psikologi ke subjek tertentu, pernah dengar perkataan conditioning kan, pelaziman. Pernah dengar cerita Ivan Pavlov dengan anjing dia kan. Dia bawa anjing, nak bagi makan anjing, dia bunyikan loceng dulu. Lepas tu anjing akan datang dengan air lium leleh-leleh, panggil salivating kan, buat nak makan. So lama-lama dia bunyikan loceng je, tapi tak ada makanan, anjing tu tetap mengeluarkan air liur, tak mengalir air liur dia. So menunjukkan dia dah tercondition. So sama juga dengan manusia, kita dalam banyak hal tercondition dengan benda-benda lain. Kita tercondition dengan jaga anak kita, dan kita lupa kita pun ada conditioning lain, conditioning benda-benda yang bagus. Khusyuk solat kita benda yang bagus, dan kita boleh guna benda tu pada masa sekarang. Dan saya sebutkan tadi, boleh anchor tu kan, yang tu boleh kita buat. Kita ingat balik, duduk diam-diam, ingat balik bila kita semua solat kita paling khusyuk sekali. Waktu tu macam mana kita takbir, macam mana pernafasan kita, macam mana kita sujud, macam mana air mata mengalir, macam mana kita rasa meaning bacaan kita baca. The moment kita rasa this is the best moment, kita letaklah satu titik kat satu tempat je, dinamakan anchor. Nanti kita nak solat lagi, kita tekan balik tempat tu. Sebab apa? Sebab kita dah condition diri kita dengan pengalaman lalu. Kita bawa balik, dan itu jadi switch. So benda ni ada dibincangkan dalam family terapi satu masa dulu, tahun 80-an, teknik ni. Jadi kita tukar. Doktor berkelip-kelip video doktor. Ke menandakan bateri habis. Bateri okey. Dia satu kamera lagi pun tak keluar. Tak tahu kenapa. Ada belaga tu kot. Belaga connection. Kot lah. So doktor nak ambil masa sekejap ke atau macam mana? Kita teruskan je. Kita teruskan je. Okey, kita pun tinggal sikit lagi masa, insya-Allah. Okey, teruskan doktor. Okey. So tadi sebut tentang Puan Akilah tadi, yang kedua yang kita boleh buat adalah teknik pernafasan Puan Akilah. Jadi kita bernafas, dan dalam masa sama waktu kita bernafas tu, kita mesti always have to tell ourselves kita nak solat dengan khusyuk. Kan? Anak kita serahkan pada Allah jaga. Ya Allah, jagalah anakku, aku nak solat, aku nak rukuk dan sujud kepadamu ya Allah. Dan insya-Allah Allah jaga anak kita, Allah jaga solat kita solat pun tenang, tak ingat dah kunci kat mana, tak ingat dah baju kat luar tu, nak hujan pun selamat. Kita solat sampai tahiyat akhir, habis-habis tu barulah jatuh pinggang satu pecah. Selamat.
Betul, betul, betul. Allahu Akbar. Alhamdulillah, Doktor. Okey, Doktor, ada okey, kepada Puan Akilah Noor, harap-harap dapat tips ataupun dapat menjawablah persoalan tu, insya-Allah. So kalau agak-agak tak puas hati lagi dengan jawapan tu, pergi kelas Doktor. Nampak Doktor? Okey tak? Okey tak? Okey tak? Dia dah patam dah tu. Oh, dia kata Allah Akbar. Tanya soalan untuk orang lain. Okey. Oh, pandai ni. Okey, tapi tak apa Doktor. Kita pun dah berada di penghujung, insya-Allah. Akilah Noor, alhamdulillah dapat ilmu yang terbaik. Tahniah Doktor. So, Doktor, sikit je. Mungkin Doktor boleh jawab dengan ringkas. Kita nak raikan juga dengan soalan daripada Husna Harun ni. Soalan dia. Puasa 14 jam dan kenyang. Apakah dengan simple niat mengarahkan badan dan minda, ia jadi seperti yang diniatkan tu? Simple je, Doktor. Answer daripada Doktor. Ya, jawapan ringkasnya ya. Jawapan ringkas. Dia sebab Nabi kata kan, Nabi sebut innama a'malu binniyat kan. Dan niat itu bukan niat sekadar macam kita faham niat dalam konteks biasa-biasa. Tapi bila kita faham dalam konteks how the brain works, kita yang bagi tahu kat otak kita, jadi aku nak kenyang sampai ke petang. Kan aku nak berjaga sampai ke petang. Masuk kelas kan mengantuk kan, pukul macam ni, pukul 1 ni mengantuk. Tapi aku nak segar mata, insya-Allah aku masuk segar mata, beritahu kat mata aku segar. Kau segar sampai pukul 3 nanti. Kita tahu dekat perut kau kenyang. So kita tak diajar untuk berbicara dengan organ kan. Sedangkan ada banyak kajian menunjukkan our body is talking to us dalam bahasa dia kan. Tubuh kita sentiasa memberi mesej kan. Kita tak faham sebab kita tak belajar ilmu tu. Dan kalau kita belajar, saya pergi kelas-kelas macam tu kan masa saya buat PhD dulu. So what the body is telling you. So nama kelas what the body is telling you. So biasanya bila dah kita masa solat, lepas tu tak fikir apa dah. Apa-apa lain, dah tak fikir apa-apa lah lain selain daripada solat. Allahu Akbar. Ya, kan dalam Quran sebut kan wallahu khairul hafizah kan. Allah lah sebaik-baik penjaga kan. Betul. Jadi dekat sini saya fikir itu mungkin sebagai penutup lah tu Doktor ya. Okey Doktor. Sebenarnya saya ada lagi soalan berkenaan dengan macam mana zakat itu mempengaruhi kita punya brain sebab dalam zakat itu sendiri pun bila kita membayar zakat dia akan menenangkan jiwa kan. Dia akan tenangkan jiwa. Doktor, sikit Doktor. Penghabisan lah ni, penghabisan lah Doktor. Saya sayang pula rasa nak stop. Boleh teknikal boleh tak 2 jam lagi? Okey, teruskan Doktor. Sikit je berkenaan dengan zakat. Macam mana dengan zakat tu dia boleh menenangkan jiwa kita? Alright. Okey, sekali lagi bismillahirrahmanirrahim. Macam nak berhenti tadi. Minta maaf Doktor. Sikit je. Alright, tak apa. Saya masa saya di Melbourne dulu, Tuan Moderator, kita di sana setiap tahun dia buat satu conference. Dia panggil the Twin of Faith Conference. Untuk orang Islam je lah. Conference satu NGO bernama Mercy Mission. Dia yang buat conference tu dan dia panggil speaker daripada Amerika, daripada Canada, daripada South Africa, mana-mana lah mengenai Islam, termasuk dari Malaysia pun ada datang. Dan pada waktu tu, saya ingat waktu itu tahun 2004 tak salah saya. 2004 mungkin. Dan yang dijemput tu adalah Syekh Omar Sulaiman. Syekh Omar Sulaiman ni baru-baru ni masa COVID-19 tengah havoc di US, dia dijemput ke Senate untuk bacakan doa. How powerful this person is. So Syekh Omar Sulaiman masa menyampaikan syarahan dia, dia berkata di saat Allah mewajibkan zakat, dia kata sedarlah Allah juga mewajibkan kita untuk bekerja. Dia kata mentu sebab apa? Sebab ramai pendatang orang Islam yang berhijrah ke Australia waktu itu tak bekerja, mengharapkan welfare, bantuan daripada kerajaan. So benda tu bila dia sebut, the moment dia sebut benda tu, Allah wajibkan kita bekerja kecuali kita sakit dan sebagainya. Itu menunjukkan betapa konsep kita bekerja selama ni
Kita bekerja sebab nak bantu keluarga, kita bekerja sebab nak beli kereta baru, kita kerja sebab nak sara anak bini. Itu semua konsep yang salah. Dia berada pada low level of the meaning of our creation. Sebab the moment kita kata, kenapa kau kerja? Aku kerja sebab aku nak bayar zakat. Sebab waktu itulah kita menyatakan, berikrar bahawa kita berbisnes dengan Allah. Dan kita meletakkan Allah di tempat yang tertinggi, di tempat yang sepatutnya. Bukan Allah last sekali. Sebab apa? Bila kita letak Allah last sekali, kita dah dapat duit semua, dah belanja sana belanja sini, balance tu 2.5% baru bagi kat Allah. Balance bagi kat Allah. Balance. Kita pun tak suka orang bagi balance ya. Ya. So, konsep kita kerja sepatutnya lah, ini yang saya faham, dan kalau kita boleh amalkan, saya percaya kita akan dapat nikmat yang luar biasa. Saya kata macam gaji kita 3,000 sebulan. Kalau kita tahu kena zakat bila pendapatan kita setahun 17,000 kan, 17,000, so bayar zakat dalam 450, betul tak? Kita sekarang ni kita punya nisab lebih kurang dalam 15,000 lebih. 15,000 lebih. 15,000 lebih. Okay. So bila kalau kita target kita nak bayar zakat, cun dia punya haul dan nisab dia kan, macam tu. Jadi kita punya rezeki kita akan sekitar kat situ ya tuan. Okay. Tapi kalau kita fikir aku nak bayar zakat tahun ni, aku nak bayar zakat 10,000. So bayangkan berapa banyak pendapatan kita yang kita akan dapat, sebab kita meletakkan target aku, kerja aku ialah nak bayar zakat 10,000. So bayangkan berapa banyak pendapatan kita. So kita berbisnes dengan Allah, dan di saat kita berbisnes dengan Allah, kita kata, ya Allah, aku kerja ni sebab aku nak bayar zakat ya Allah. Dan Allah akan letakkan kita di tempat yang sepatutnya. Dan Allah yang akan bantu kita. Kalau kita orang yang berbisnes, pintu rezeki bisnes kita tu, Allah akan ketuk pintu-pintu hati orang untuk datang membeli barang dengan kita. Kalau kita yang bekerja di satu organisasi, Allah akan buka pintu hati majikan kita untuk naikkan kita ke tempat yang sewajar dan sepatutnya untuk dapat pendapatan tu. Ataupun dia akan buka pintu rezeki daripada pendapatan lain untuk kita sampai ke peringkat tu. Sebab apa? Kita berbisnes dengan Allah. Allahuakbar. Satu answer yang saya rasa, betul lah, kita berbisnes dengan Allah. Yes, kita berbisnes dengan Allah. So tuan-tuan dan puan-puan, saya fikir itu sebagai pengakhiran buat masa ni streaming bersama dengan PBZ, dan minta maaf sekali lagi kamera Dr. Rizal ada problem sedikit, biasalah, nama pun streaming. Tak apa doktor, biar dia orang tahu yang kita ni sekarang ni tengah live. Okay. Kita tak setting jangan risau. So ini live. Soalan pun saya tak readykan apa-apa, memang betul-betul tanya from bottom of my heart gitu. Impromptu je dia. So, alhamdulillah, dan alhamdulillah, terima kasih doktor. Saya suka sangat kita berbisnes dengan Allah tu, kita wujudkan trading. Itu satu ayat yang saya rasa wow lah. So tuan-tuan dan puan-puan, jangan lupa kita start daripada hari ini, yang mana yang masih belum lagi berbisnes dengan Allah Subhanahu Wa Taala, kita start hari ini. InsyaAllah Allah akan bagi lebih lagi. Dan Allah dah janjikan, sekiranya kita mengeluarkan zakat, kita akan dibalas dengan 700. Kalau RM1, kita akan dapat balik 700. Tapi 700 ni bukan hanya semata-mata cash, doktor Betul. Dia datang daripada jiwa, dia datang daripada mungkin otak tadi tu kita sihat, kita tak ada penyakit. Bila ada penyakit, bila kita sedekah, dapat menyembuhkan penyakit, dan semua tu Allah dah bagi tahu dekat kita. Jadi kita je nak buat ataupun tak. Allah dah bagi rezeki kat kita ni, tapi kita tak buat, tu menjawab je lah. Macam tu lebih kurang, insyaAllah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, jangan lupa untuk membayar zakat secara online di zakat.com.my. Sekiranya tuan-tuan dan puan-puan masih belum lagi membayar zakat fitrah, tuan-tuan dan puan-puan boleh terus ke fitrah.zakat.com.my. Kalau katalah moderator, saya tak tahulah macam mana nak guna online ni, line rumah saya teruk lah dan sebagainya, yang mana yang berdekatan dengan kaunter-kaunter PPZ kita masih buka sehingga hari Sabtu ni, insyaAllah. Tu dia. So 9 kaunter kita dibuka, doktor, kecuali di Pudu tu apa namanya? Dekat Pudu tu ada apa namanya? Dia lockdown ni. Tak payahlah, bayar secara online lah, senang doktor kan.
InsyaAllah. Dan terima kasih sekali lagi kepada Dr. Rizal. Satu Terima kasih. perkongsian yang sangat-sangat bermanfaat, dan terima kasih kepada sahabat-sahabat yang dah bersama dengan kami daripada awal sehingga sekarang. Yes, betul. Nolina Hussein. Terima kasih. UTC. Yes, UTC tadi Doktor. UTC tutup sebab dia dari segi pengurusan tak nak bagi kita semua serbu kat sana kan. Okey, terima kasih Nolina Hussein kerana membantu, dan insyaAllah kita akan berjumpa pada pukul 3 petang ini. Saya akan bersama dengan Datuk yang bahagia, Datuk Rosyamno. Kita akan bicarakan pula pasal berbisnes ni pula, Doktor. Ya. Zakat dengan bisnes pula. InsyaAllah doakan kami dimudahkan urusan, Doktor. InsyaAllah, dan kami daripada PBZ, saya wakil PBZ mendoakan Doktor semoga sentiasa sihat, sentiasa diberi kekuatan untuk meneruskan masukkan elemen-elemen Islamik dalam kajian Doktor dan sebagainya, insyaAllah. Amin. Terima kasih sekali Doktor. Sehingga kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Sidang penonton yang dirahmati Allah, bayarlah zakat. Alhamdulillah, PPZ Mawib dengan begitu mudah sekarang ini telah mengemukakan satu aplikasi baru, iaitu bayaran melalui online. Justru marilah sama-sama kita bayar zakat secepat mungkin. Sementara lagi kita berada pada 10 akhir Ramadan. Semoga dengan semangat kita membayar dengan pantas, memudahkan untuk kita bagi kepada golongan asnaf yang memerlukan. Ayuh bayar zakat cukup mudah dengan online semata-mata. Semoga kita menjadi hamba Allah yang benar-benar menunaikan segala rukun Islam yang 5, termasuk membayar zakat. Ayuh bayarlah zakat.